أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سمع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita bertemu pada malam ini, dan insyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita di muka surat yang ke-31. Muka surat 31, apa yang diutarakan oleh pengarang kitab berkenaan dengan suatu hukum tentang kewajipan kita terhadap Al-Quranul Karim, iaitu memahami isi Al-Quran dan mematuhinya adalah wajib. Ini merupakan suatu kewajipan kita lah selaku umat Islam, selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan selaku umat kepada Rasulullah SAW, yang mana baginda Rasulullah SAW menerima Al-Quranul Karim sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu merupakan suatu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada ummah dia. Tak kira sama ada sezaman dengan baginda ataupun selepas daripada berlakunya kewafatan baginda Rasulullah SAW sehinggalah ke hari kiamat. Jadi ayat-ayat Al-Quran merupakan suatu bukti bahawa ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada karangan ataupun apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi menerima kemudian arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi sampaikan ayat-ayat suci Al-Quran untuk panduan bagi orang-orang yang nak mengambil pengajaran, bagi mereka yang nak menjadi golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sama-sama lihat apa yang disebut oleh pengarang kitab di muka surat yang ke-31 ini, insyaAllah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Memahami isi Al-Quran dan mematuhinya adalah wajib. Dalam tajuk ni dua perkara yang diberi penekanan oleh pengarang kitab. Yang pertama, kewajipan kita memahami isi Al-Quran. Ya, jadi bukan sekadar kita membaca. Membaca tu alhamdulillah peringkat yang kira peringkat awalan untuk kita naik lagi kepada peringkat yang seterusnya. Nah, dia ada beberapa peringkat untuk Al-Quran ni disebut dalam adabun hamlatul Quran. Adab-adab pembaca Al-Quran ataupun orang yang mendokong Al-Quran. Yang pertama, qiraah, membaca Al-Quran. Yang kedua, tafahum, memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, mahya ataupun hayyah. Hayyah ni maknanya suatu perkara yang kita kata menghidupkan, menghayati isi Al-Quran. Dan yang keempatnya ialah mengamalkan. Ya, qiraah, membaca, kemudian tafahum, kita faham, hayyah, kita menghayati, dan yang keempat ialah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu adab-adab kita terhadap Al-Quranul Karim.
yang mana kita nak letakkan Al-Quran ni sebagai satu junjungan kita, suatu perkara yang agung, yang mana yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW sebagai mukjizat dan sebagai panduan bagi golongan yang beriman. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab ini Allah beritahu, kitab Al-Quran lah, merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bercita-cita, kita berikhtiar, kita berusaha untuk menjadi golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan muttaqin, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan dalam rahmatnya, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat, beri kebahagiaan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayang kepada mereka. Golongan tadi lah. Ya. Jadi kita ni nak letakkan sebagai suatu perkara yang menjadi kelaziman diri kita. Lepas kita baca, kita nak faham apa yang terkandung dalam setiap ayat yang Allah SWT sampaikan kepada kita. Bermula daripada surah yang biasa, surah-surah lazim. Al-Fatihah, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Kita nak faham apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Barulah kita datang rasa, orang kata zuk, rasa seronok. Bila mendengar ayat Al-Quran, kita pun faham terus. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan perkara ini untuk aku laksanakan. Apa dia? Yang pertama sekali, tauhidkan Allah. Daripada mana yang kita dapat tahu kita ni diperintahkan oleh Allah SWT supaya kita mentauhidkan Allah? Daripada Al-Quran tu lah. Daripada mana kita nak kena beramal? Daripada Al-Quran. Allah tunjukkan kepada kita perkara-perkara yang kita kena buat atas muka bumi. Semua itu terkandung dalam Al-Quran. Kemudian baginda menyampaikan lagi melalui hadis-hadis baginda. Dapat kefahaman lagi. Jadi luas. Begitulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita baca ayat-ayat potong ataupun huruf-huruf potong tu, wallahu a'lam, kita serahkan makna kepada Allah SWT, itu pun ada hikmah. Contohnya surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf potong. Alif Lam Mim, itu 3 huruf. Kalau yang 2 huruf, Hamim. Kalau 1 huruf, Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ada belaka. Maknanya Allah SWT nak suruh kita ni rajin-rajin menuntut ilmu. Itu je. Kenapa Allah SWT menjadikan surah-surah demikian dengan potongan-potongan huruf dan sebagainya, untuk kita ni rajin mengkaji. Rajin mengkaji dengan arti kata perkara-perkara yang kita perlu tahu. Tidaklah sampai mendalam. Jadi orang awam dapat memahami secara asas pun sudah memadai bagi mereka. Kalau pengkaji Al-Quran, dia akan lebih mendalam lagi. Cuma kita ni tuntutan bagi orang awam, baca Quran, kemudian ada tafsiran yang kita sertakan sekali. Tengok bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Oh, cerita gitu. Lepas tu bila dengar ayat Al-Quran, sampai kepada tempat yang kita biasa dengar baca, dengar dan kita baca. Kemudian kita baca pula tafsir. Imam baca pula malam tu. Kita pun nangis. Kenapa nangis? Sebab kita faham ayat tersebut. Jadi kefahaman itu merupakan satu kewajipan yang perlu kita cari juga, ataupun kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, mematuhi ayat Al-Quran ni, mematuhi peraturan Allah, mematuhi suruhan-suruhan dan seruan yang Allah SWT sampaikan kepada manusia. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, dalam surah Insan. Aku telah tunjukkan kepada manusia ini jalan yang mana manusia ini diberikan akal fikiran. Dengan akal tersebut mereka buat pilihan. Selepas mana Allah SWT memberikan keterangan-keterangan
melalui para rasul yang diutuskan kepada manusia, melalui pengajaran melalui Al-Quran, maka Allah SWT bentangkan dua jalan untuk manusia, syakiran atau kafura. Nak jadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT ataupun nak jadi orang yang kufur dengan Allah. Pilihan tu ada pada manusia. Kita sebagai seorang Muslim nak memilih jalan mana? Jalan syukur ataupun jalan kufur? Maksud syukur ni apa tuan-tuan? Syukur ni iaitu kita melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat, kita buat. Buat sungguh-sungguh. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kepada kita supaya kita tinggalkan, supaya kita hindarkan, maka kita jauhkan. Maknanya buat apa yang Allah SWT suruh, tinggal apa yang Allah larang, kemudian kita ikhlas dengan Allah SWT, letak keyakinan bahawa Allah segala-galanya, pemberi nikmat juga Allah SWT. Semua itu berpunca daripada Allah SWT, dan itulah tempat pergantungan kita. Itu maknanya syukur. Dah kufur macam mana pula Ustaz? Kufur itu bermakna ingkar. Allah suruh kita buat sesuatu yang mendekatkan diri kepadanya, kita buat sesuatu yang membelakangi Allah. Perkara yang Allah SWT larang, kita buat pula. Dia jadi terbalik. Patutnya kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dia terbalik, dia pusing. Buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah suruh. Jadilah manusia-manusia yang ingkar. Bahasa Melayu kita ni derhakalah kepada Allah. Tak dengar kata, bahasa babi. Jenis tak dengar kata ni maknanya payah nak boleh beri nasihat. Macam mana beri nasihat sekalipun, dia takkan terima keimanan itu. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je keadaan mereka. Kamu beri nasihat kepada mereka ataupun kamu tak beri nasihat kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah SWT. Itu beza di antara sifat ahli Al-Quran dengan orang-orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran Al-Karim. Itu selesai untuk tajuk. Baru tajuk. Biar faham lah. Biar kita faham tajuk tu. Baik. Seandainya anda melihat orang yang sedang sakit membuka buku tentang pengubatan dan mengira bahawa dengan membacanya ia akan dapat sembuh daripada penyakitnya, maka apa yang dapat anda katakan tentang orang itu? Ini satu persoalan daripada pengarang kitab. Orang tengah sakit ni. Dia kata, kalau awak sakit, pergilah ambil buku tu. Berjenis-jenis buku, ikut pada sakit tu lah. Kalau awak sakit pening kepala, ni buku pening kepala. Kalau awak sakit perut, ni buku sakit perut. Ambil buku tu, baca lah. Baca. Agak-agak boleh tak dengan hanya membaca itu jadi baik? Perut tak meragam dah. Oh, cantik dah. Kaki tak sakit dah. Sendi-sendi pun tak sakit dah. Kuat. Yang berusia dah jadi macam orang muda balik dengan membaca tu. Teori begini, teori begini, teori begini. Hak ni capungan ni, hak ni capungan ni, jadi baik selalu. Boleh gitu? Tak. Dia kena berusaha cari bahan-bahan yang ada dalam kandungan sesuatu perawatan itu. Kalau disebut kena cari herba, maka herba lah kita kena cari. Kemudian cara dia kena buat macam mana? Rebus, minum air dia, kemudian kita duduk dalam keadaan yang selesa dan sebagainya, baru jadi obat. Dah kalau duduk baca je 5-6 kali dah khatam bacaan tu. Siapa lusuh dah kata buku perawatan tu. Dah buat dah. Duk ngadu juga sakit. Pasal apa sakit tak hilang? Sebab tak berusaha. Jadi kita dengan Al-Quran ini pun begitu juga. Tanggungjawab kita bukan sekadar membaca. Membaca tu alhamdulillah dah. Suatu usaha yang baik yang perlu kita teruskan. Cuma kena tambah lagi nak faham pula. Bila faham, apa yang perlu kita perbuat daripada tindakan-tindakan kita untuk kita dapat mengetahui suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan nas, bila mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara yang berkaitan dengan wahai sekalian manusia.
Ataupun sebutan Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang mengaku Allah SWT sebagai Tuhan. Nah, Nabi Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai kitab rujukan ataupun kitab yang kita kata wajib kita imani. Kita beriman dengan para malaikat, kita beriman dengan hari kiamat, dan kita beriman dengan qada qadar. Perkara itu dah tersusun dalam rukun iman yang 6. Itu namanya orang yang beriman. Bila sebut orang beriman, maknanya segala perintah Allah SWT ni merupakan suatu perkara yang mesti aku laksanakan. Tak dapat tidak. Ya. Bukan hanya mengetahui, tahu sembahyang, tahu. Buat tak? Tak buat, rugi. Tapi maknanya dia mengetahui ini suruhan Allah SWT, dan aku berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya aku dapat laksanakan perkara ini. Namanya kita beriman tu, percaya dengan kewujudan Allah SWT. Orang lain ni dia buat pasal apa? Dia tak percaya yang Allah SWT tu ada. Mana Allah? Tak nampak. Bila tak nampak, tak payah buat, tak perlu kepada melaksanakan kewajipan pun tak apa. Sebab tak nampak Allah. Kalau kita dengan majikan kita bekerja, orang yang makan gaji lah, sektor-sektor awam dan sebagainya, kalau bos mari depan kita, kerja macam lipas kudung, tak ni. Pasal apa? Pasal nampak dengan bos. Bos kelik sikit daripada tempat kita tu, tak ada. Mana? Tak ada. Bos nak bos. Tak ada, mula terus. Tak, alah aku nak buat kerja. Bos kan ada, kau tengok. Bos tak tahu pun. Jadi bila mana tak ada, kita pun buat sambil lewa. Tetapi bila mana seseorang itu meyakini bahawa Allah SWT sentiasa memerhatikan kita, sentiasa mengawasi kita, tak kira di mana sahaja kita berada, kita akan taat kepada Allah SWT. Ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah SWT di mana sahaja kamu berada. Ini satu suruhan daripada Allah SWT. Yang ini pun terkandung dalam Al-Quran. Seruan-seruan kepada kita untuk melaksanakan ibadah ada dalam Al-Quran. Wa aqimus salah wa ita'uz zakah, kan ada dalam Quran kan. Tunaikanlah olehmu akan sembahyang, tunaikanlah olehmu akan zakat, puasa dan sebagainya. Kutiba alaikumus siyam, kan kita dengar tu kan. Ayat-ayat yang biasa kita dengar tu kan. Mana kita mendengar, kita membaca dan kita memahami ayat Al-Quran tu merupakan satu penenang jiwa kepada kita. Dan kita mesti berusaha. Hal ini kita sebut tadi. Penyakit tak akan hilang hanya sekadar kita membaca. Dapatlah pengetahuan tentang bagaimana cara untuk merawat, dapat tahu. Tapi kita tak berusaha. Duduk sekadar gitu je. Tak pergi cari bahan-bahan yang diperlukan, akhirnya penyakit itu mungkin bertambah teruk. Tetapi bila mana kita berusaha pergi cari barang, kita berusaha untuk dapatkan dan buat seperti mana cara yang terdapat dalam buku panduan tersebut, nescaya kita akan dapat rasa kesihatan balik. Jadi begitulah nasihatnya seorang mukmin atas muka bumi ini, jangan lupa Quran. Sesibuk macam mana sekalipun kita tuan-tuan, adakan masa, adakan waktu yang kita boleh untuk kita membaca Al-Quran. Ada waktu untuk kita tatap tafsir Al-Quran, untuk kita faham kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bila faham, datang khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maha suci Allah SWT, Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, pemilik kepada hari pembalasan. Kita tak memiliki apa-apa pun. Di akhirat pun kita tidak ada apa-apa, melainkan bekalan yang kita bawa balik ini sebagai asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam syurganya. Kalau nak timbangkan dengan amalan, kan ada sebut kan, maknanya seseorang itu akan masuk ke syurga Allah SWT dengan rahmat Allah kan.
Kalau nak ditimbang dengan amalan, tak mampu lagi, tak melayakkan kita lagi. Tetapi dengan asbab kita melakukan amalan, maka Allah dengan rahmat beri kita masuk syurga. Cuba tuan-tuan, kalau kita tidak ada amalan, kita berpandukan kepada rahmat Allah SWT akan memasukkan kita dalam syurga. Nah, rahmat Allah SWT akan masukkan kita dalam syurga. Amalan atas muka bumi ni kita tak buat. Nah, apa yang Allah SWT suruh, kita tinggalkan. Apa yang Allah larang, kita buat. Tapi berangan-angan nak dapat syurga Allah. Agak-agak kita boleh nak masuk syurga Allah SWT. Nah, macam mana perasaan kita? Tidakkah ada sedikit perasaan malu kepada Allah SWT? Dah lah aku ni tak buat apa-apa kepada Allah. Sebagai satu, orang kata balas budi Allah SWT di atas nikmat pemberian Allah SWT kepada aku atas muka bumi. Tak ada benda pun. Buat balik kosong. Amalan belah kanan ni tak ada. Dah banyaknya amalan belah kiri. Amalan belah kiri ni macam mana? Amalan yang banyak dengan kemungkaran, kemaksiatan, fasik dan sebagainya. Banyaknya muat balik hak belah kiri. Mana belah kanan? Tak ada. Pasal apa? Aku sibuk dengan dunia aku. Aku sibuk dengan urusanku sehingga aku lupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Jadi Allah SWT beri pesanan dulu kepada manusia. Sebab tu sesuatu perkara yang berlaku itu Allah beri peringatan terlebih dahulu supaya manusia ini kembali kepada Allah. Nah, sesuatu hukuman tidak akan dijalankan melainkan setelah mana ianya telah diberikan penerangan, telah diberikan nasihat. Jangan buat perkara ni, awak buat perkara ni, hukuman dia begini. Dah. Awak mencuri, hukumannya begini. Awak berzina, hukumannya begini. Dah diberikan penerangan-penerangan kepada umat manusia supaya menjadi peringatan kepada mereka. Maka golongan yang mengambil peluang untuk mendengar dan mentaati, mereka akan ikut dan patuh. Patuh pada apa? Patuh kepada arahan, dan mereka akan jauhi perkara-perkara yang menyebabkan dianya dihukum. Dia akan buatlah sesuatu perkara yang menyebabkan orang jadi kasih sayang kepada dia. Bila mana satu golongan lagi, dia tak ambil endah pun, memberilah peringatan banyak mana sekalipun kepada mereka, mereka tetap tidak mahu mengikut apa yang menjadi petunjuk kepada mereka. Orang nak suruh keluar daripada kegelapan, dah lama-lama dah duduk dalam kegelapan, mari masuk dalam cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mahu. Berapa tak mahu? Malah lama dah aku duduk dalam gelap ni, biar aku duduk seorang. Duduk dalam gelap. Mu duduk di luar tu, ada cahaya, mu boleh nampak macam-macam benda lagi. Kalau dalam gelap ni sekadar mu nampak gelap kita, gelap-gelap gitu je lah. Tapi bila mana kamu keluar daripada kegelapan itu, kamu akan nampak cahaya, itu akan lebih nampak indahnya hidup. Nak tak? Malah aku kau pandang mu, tak. Dia main ikut pandang kamu. Memang kita pandang pun, sebab tu kena ajak mu. Kalau tak pandang, macam mana nak ajak? Jadi manusia beginilah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan, inzar, dalam surah Baqarah sebut, a'anzartahum, kamu beri nasihat kepada mereka, kamu beri amaran kepada mereka, aw lam tunzirhum, ataupun kamu tak beri pun nasihat kepada mereka, tak mengancam mereka, sawaun alaihim, mereka tetap sama juga. Nak elakkan kita ni orang beriman jadi golongan macam ni. Bila mana nasihat, dia tolak. Bila mana nak seru kepada Islam, dia tak mahu terima. Maka golongan ini kita nak jauhi. Kita nak biar Allah SWT beri nasihat, beri peringatan kepada kita. Hak nampak je lah, ria depan mata. Gunung terbalik, pusing dan sebagainya. Tsunami berlaku, gempa bumi, Allah macam-macam. Dengan bencana alam, Allah SWT suruh kita ingat balik. Manusia, mu ni kalau nak lawan kuasa Allah SWT ni, mu tak mampu. Nak buat balik bumi macam aku buat ni, mu tak mampu nak buat. Jadi peringatan daripada Allah SWT, sudah-sudahlah mengaku mu kuasa. Jadilah maknanya orang yang merendahkan diri, kemudian Allah SWT akan berikan kebahagiaan. Dengan cara macam mana? Dengan Allah SWT letakkan nilai-nilai iman dan nilai-nilai baik dalam diri kamu. Manusia ni tak ada apa pun.
Ya, apa yang ada milik kita ni hanyalah pinjaman daripada Allah SWT. Bila mana sampai waktu pinjaman tu, Allah SWT akan tarik balik. Nah, bila mana Allah SWT kata kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada satu hari yang tiap-tiap orang akan lalui perkara ini, maka sebelum daripada perkara itu berlaku, Allah bagi nasihat lagi. Nah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu untuk bertaubat kepada Allah. Buat baik. Nah, buat suatu peralihan daripada kehidupan kamu yang tidak baik itu kepada suatu perubahan yang baik. Nah, ya, sebab apa? Sebab kematian Allah sembunyikan pengetahuan daripada kita. Nah, Allah suruh kita sentiasa bersedia. Tak tahu bila masa. Hari ini saja dengar 2-3 orang dah meninggal. Nah, kenapa? Kerana Allah SWT jemput balik dah. Nah, itu bahagian yang mereka lalui. Hak kita ni tak tahu lagi. Nah, jadi sebelum sampai saat itu, apa yang menjadi kewajipan kepada kita ni, jangan kita remehkan. Jangan kita abaikan. Sebab bila mana perintah daripada Allah, kemudian Allah sampaikan kepada Rasulullah sampaikan pula kepada kita, tu perkara penting lah tu. Perkara penting yang boleh menyelamatkan manusia daripada fitnah yang berlaku. Sama ada fitnah zaman baginda Rasulullah ataupun zaman pertengahan, dan kita sekarang ni berada di zaman akhir zaman. Ujung-ujung sangat dah. Maknanya nak pengakhiran dah kehidupan kita ni. Cuma tak tahu lagi bila masa Allah SWT nak letakkan suatu tarikh ataupun kejadian itu yang berlaku tepat kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allah sembunyikan. Nah, ya. Baik. Jadi bukan sekadar membaca sahaja buku rujukan tersebut, tapi kena cari ikhtiar untuk sembuh, ya. Jadi kalau orang dah kata membaca buku tu lah, padang dah rasanya. Dengan baca buku tu boleh sihat lalu. Pengarang kita kata, maka apa yang dapat anda katakan tentang orang tu? Ambil daun petung ke? Tak, macam kita lah kita kata. Dah warna pening kat ni. Baca buku ya, baca. Oh gitu. Betul? Duduk juga. Mu tak urusan ke? Tak jadi. Jadi hak tu urusan kita dengan urusan hak yang dikatakan harian kita. Yang ni urusan kita dengan Al-Quran. Mana dengan Al-Quran kita membaca dan kita cuba ikhtiar untuk dapatkan kefahaman tentang ayat-ayat dan kandungan tersebut. Cari ulama-ulama kita, cari ahli-ahli yang boleh menjelaskan kepada kita tentang saranan Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat ilmu. Selain daripada itu, kita dapat keberkatan juga. Keberkatan daripada Allah SWT. Baik. Jadi bila mana orang yang fokus kepada pembacaan sahaja, dia tidak berusaha untuk mencapai apa yang ada dalam bacaan tersebut, persoalan dia kata, tentu anda akan mengatakan bahawa orang tersebut adalah orang yang tidak siuman dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Padahal berat tu. Tak, mu ni duk pandai baca buku yang tak sarang tak. Maka mu ni tak layak jadi orang yang siuman, dia kata. Kalau ikut pada ni memang berat lah ni. Asal baca buku je tak berusaha jadi orang tak siuman. Tak. Jadi berat. Tapi maknanya yang kita nak sebutnya, bila mana kita membaca tu, jangan kita lupakan ikhtiar kita. Ikhtiar kita bahawa kita ini nak jadi orang yang sihat. Dengan niat, bila aku sihat nanti, bila aku sembuh nanti, aku nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aku beramal, dalam keadaan aku untuk rapat dengan agama, rapat dengan masyarakat Muslim yang sama-sama untuk dapatkan keredaan Allah. Cari jalan tu, ya. Baik. Akan tetapi tidakkah anda sedar bahawa anda sendiri melakukan hal yang sama kepada buku yang dikirimkan oleh doktor terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit anda? Jadi pengarang kita tanya, dah kalau gitu keadaan manusia pada hari ini, kita pun sama ke? Ada Al-Quran, tapi Al-Quran tidak dibaca. Ada Al-Quran tidak dipedulikan, rugi. Dikatakan rugi. Maka nak mengelakkan daripada kerugian itu, peringkat awal tengok dulu.
Kan kita dah sebut itu kan. Tengok Al-Quran sahaja pun dah dapat ganjaran di sisi Allah SWT. Peringkat awal. Tengok dulu. Kemudian kita ambil Al-Quran, kita bawa dulu. Bawa dulu, tak buka lagi. Peringkat yang seterusnya, kita buka lembaran demi lembaran, tak baca pun lagi. Akhirnya buka satu muka surat, kita baca satu ayat. Esok buka lagi, baca 2 ayat. Baca hari ketiga, tambah lagi. Akhirnya selembar demi selembar kita dapat baca, jadi rasa seronok pula. Orang yang berusaha untuk dekatkan diri dia dengan Al-Quran, Allah SWT akan beri kepada dia rasa seronok ni. Nikmatnya kalau hari ni aku tak baca Quran, rasa macam tak sah. Tak sah macam mana? Kehidupan kita tu tak lengkap rasanya. Sampai Allah SWT campakkan ke dalam hati kita tu perasaan tak cukup, tak lengkap kalau kita tak baca Quran. Tengah malam, tak baca Quran lagi aku hari ni. Tak apa, ambil Quran, baca. Setidak-tidaknya malam ni kita akhiri malam kita dengan kita membaca surah Al-Mulk. Belum tidur tu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta ila akhir ayat. Kita baca, dah dapat syafaat daripada Allah SWT. Setiap hari tu dapat kebaikan, ya. Baik. Kemudian buku yang dikirimkan oleh doktor terpandai. Siapa doktor yang terpandai? Maha guru kepada segala-gala pakar. Kalau doktor di bidang perubatan kan, orang ni pakar dah ni. Tapi orang yang pakar ni pun kena tunggu kepada bos pakar. Bos pakar beritahu begini, baru dia jalankan sesuatu. Kalau dia kata nak operasi malam ni, nak buat pembedahan, tunggu doktor lebih pakar daripada aku. Hak ni pakar bius, hak ni pakar begitu. Tunggu dulu, hak lebih pakar daripada kita. Pasal apa? Dia lebih jawatan tinggi daripada kita. Jadi bila sebut doktor terpandai, urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itulah yang disebut sebagai doktor yang terhebat, doktor yang terpakar sekali. Pasal apa? Sebab Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk dan kita merupakan makhluk hamba Allah SWT. Kedudukan kita tak sama dengan pencipta. Kalau makhluk ni kedudukan dia sama dengan pencipta, kita boleh mengarahkan pencipta pula. Ni meja yang kita buat ni, tiba-tiba dia lebih sama dengan kita. Meja pun kata, mu tak patut buat aku begini, mu kena buat bulat, mu kena buat aku 3 segi. Kita sebagai pencipta, dah warna mu suruh aku pula ikut pandai aku nak buat warna-warna pun. Tiba-tiba meja kata, ikut pandai aku juga, aku nak semua buat gini-gini. Jadi sama. Maka bila kita kata kita nak mensucikan diri kita daripada adanya sesuatu yang menyamai Allah SWT, kita letakkan kedudukan kita ni rendah di sisi Allah SWT. Baru kita faham ini tanggungjawab aku sebagai hamba Allah SWT. Bukan untuk kita menjadi orang yang takabur, sombong, riak atas muka bumi. Sebab apa? Sebab ada yang maha berkuasa ni dalam alam semesta ini. Tak boleh lawan kuasa tu. Kalau pakar Allah SWT lagi daripada manusia. Ni Allah SWT turunkan Al-Quran daripada pakar sekalian pakar ni. Tak mau ikut cakap pakar ni. Kalau mekanik tu, tak kira lah kereta kita ke, motor kita ke, kita kata dia, mekanik kata, mu kena buat begini, kena buat begini. Tiba-tiba kita kata, aku tambah buat begini. Aku nak tunjuk pula kamu gini. Dia pula dah. Sedangkan dia tak tahu apa-apa. Dia khabar pula kepada mekanik tu, mekanik mu kena buat gini, kena buat begini, buat begini. Mekanik tu pening kepala. Orang ni akad daun ketung ke? Ke banyak mana air bahan hari ni? Ya, berapa botol yang minum air agak sampai mabuk begini lalu. Jadi manusia atas muka bumi ni Allah SWT beri perintah dah. Aku maha berkuasa. Ikut peraturan yang Allah SWT buat. Sebab apa? Sebab Allah mengetahui apa yang manusia boleh perbuat dan apa yang manusia tak perlu buat. Allah tahu dah. Kita pula manusia nak ubah hukum Allah. Mana kita lebih hebat pula daripada Allah SWT. Hebat sungguh. Kita dianggapkan seperti mana?
Makhluk tadi, pencipta, yang dicipta tadi. Kita pula mengarahkan kepada pencipta. Mu kena buat begini, kena buat begini, kena buat begini. Oh, bukan nana. Boleh kan? Kita naik motor lagi. Kita ni tahu tukang motor. Nah, tukang bawa motor. Tiba-tiba motor tu cakap dengan kita, mu tak boleh bawa aku gini, mu kena sumbat. Hak suih tu, mu kena letak di tayar. Dia pula khabar kita. Tak kejut kita. Lari kita. Pasal apa? Warna motor aku boleh cakap-cakap ni. Dia. Dia cerita gitu. Jadi sewajarnya bagi seorang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana pakar yang menceritakan kepada kita tentang sesuatu, sama ada urusan kita ataupun permasalahan yang berlaku di kalangan umat manusia, Allah beritahu dah. Ini jalan penyelesaian dia. Ini cara dia untuk kita atasi perkara-perkara yang menjadi masalah kepada umat manusia. Kita tak mahu ikut jalan Allah. Hak tu kita rasa sedih. Nak ikut jalan manusia juga. Manusia ni bijaksana dia boleh lawan bijaksana Allah? Tak boleh. Tapi lawan kuasa Allah SWT, seolah-olah dunia ni milik dia. Dia dah ingat dah milik ni milik Allah SWT. Pasal apa ni? Nak anggap dunia ni milik dia? Sebab aku bijaksana. Sebab aku ada degree. Sebab aku ada diploma. Sebab aku ada macam-macam jenis title dan label. Dapat. Boleh kira lah. Banyak mana? Bergulung-gulung dapat ijazah. Bergulung-gulung dapat sijil. Bergulung-gulung dapat diploma. Dengan diploma itu dilawan Allah Subhanahu Wa Taala pula. Dah lah lawan Allah. Rujuk Al-Quran pun tidak. Nah, kemudian mengikut kepada pandangan dan akal mereka semata-mata. Tak merujuk kepada kalam ulama. Ulama dianggapkan sebagai kelas yang kedua, kelas yang ketiga. Tak ada kelas. Manusia pada hari ini ambil orang yang tak ada ilmu, dijadikan sebagai panduan hidup mereka, yang akhirnya manusia ni bingung macam mana nak buat. Dah tak selesai masalah. Sebab apa? Sebab kita mengambil orang yang tidak pandai dan tidak cerdik. Itu masalah berlaku. Dah orang yang ngaji Quran ada tak? Ada. Kenapa tak ikut? Malah. Dah. Mengikut jalan agama, mengikut jalan Al-Quran, dianggapkan sebagai perkara-perkara kuno, lapuk dah. Waktu zaman dulu boleh kan? Zaman ni zaman milenium. Kena ikut peredaran masa. Adakah Islam larang benda tu? Islam tak larang kan? Islam tak halang. Tapi Islam datangkan kepada kita panduan-panduan sempadan. Jangan sampai kita tak ingat Allah. Jangan sampai kita tak kenang jasa Rasulullah. Sayangkan Islam, berjuang demi agama. Berjuang sampai kita hari ini alhamdulillah dapat Islam. Takkan kita sebagai orang Muslim mudah-mudah bagi kepada orang yang bukan Muslim, silakan urus urusan kami. Boleh tak? Layak ke tidak kita serahkan urusan kita agama Islam kepada orang yang bukan Islam? Tak layaklah jawapannya. Kenapa tak ikut panduan Al-Quran? Kenapa tak ikut panduan hadis? Kenapa tak ikut ijma' ulama'? Sebab dalam hati kita ini ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit dia rasa bongkak dan sombong dengan kedudukan yang ada. Sedangkan dia manusia. Kedudukan dia, kalau orang tak beriman, dia duduk bawah di sisi Allah SWT. Tak ada pun. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu rasa sombong dengan kedudukan kamu yang ada. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapakah yang lebih bertakwa di kalangan kamu. Nah, orang yang bertakwa ni dia tak tunjuk, aku sembahyang hebat 5 waktu saya semalam ada bau. Nah, lepas tu dia pula menyebarkan. Tengok aku alhamdulillah sihat. Kemudian aku boleh buat solat 5 waktu saya semalam. Nah, alhamdulillah lah Allah bagi kepada dia. Nah, bimbang takut terpesong niat tu. Nah, bimbang bila mana terpesong niat, amalan hak kita patut dapat pahala, Allah SWT kata aku padam balik, delete semula. Pasal apa delete? Sebab apa yang kamu perbuat
bukan kerana hak Allah SWT, tapi nak suruh orang pandang kamu ni orang yang pandai dan orang yang beribadah. Tu rugilah kita. Jadi kita nak sucikan perkara ni. Jadi ulama datangkan kepada kita supaya kita ingat tentang pesanan-pesanan daripada Allah SWT ni adalah semata-mata untuk jadikan kita ni sebagai hamba Allah SWT yang tunduk patuh kepada Allah. Ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada ragu-ragu kita padanya. Macam mana dengan hukum Islam? Saya nak terima. Hukum hakam yang berkaitan dengan hudud, terima tak? Terima. Pasal apa? Ini perintah Allah, ini hukum Allah SWT. Kenapa manusia tak nak buat? Sebab manusia takut. Takut kenapa? Takut bila mana hudud ataupun pelaksanaan hukum syariat Islam ini terlaksana, semua jadi baik berlaku. Hak yang musuh-musuh Islam kata, tak ada dah ruang kita nak suruh manusia ni sesat. Tak ada dah kedai-kedai kelab malam dan sebagainya. Tak ada dah pusat-pusat perjudian. Tak ada dah orang yang nak minum arak. Jadi hak tu yang dilawan tu sebenarnya. Ada seorang ulama dia buat kajian, mengapa golongan bukan Islam tidak mahu menerima hukum Islam. Sedangkan hukum Islam tu untuk siapa? Untuk orang Islam sahaja kan. Hukum hudud tu apa? Untuk orang Islam kan. Ada terlibat dengan orang bukan Islam? Tak terlibat. Kalau bukan Islam, dia akan dihukum dengan cara takzir kan. Hudud untuk orang Islam, takzir untuk orang bukan Islam. Kalau kata orang bukan Islam terlepas, tak. Orang bukan Islam pun kena juga hukuman, tapi mengikut kepada pemerintah. Kalau kita orang Islam, hukum hudud ni untuk orang Islam supaya menjaga institusi kemasyarakatan. Satu. Yang kedua, nak jaga perundangan supaya Islam bukan hanya sekadar bab daftar nikah kahwin saja, cerai rujuk waktu je. Sembahyang Jumaat tak sembahyang Jumaat tu baguslah, alhamdulillah. Tapi perkara yang berkaitan dengan akidah misalnya, ini juga memerlukan kepada suatu hukum yang kuat. Man baddala dinahu faqtuluh. Kalau tak ada dalam ayat Quran, masuk pula pada hadis Rasulullah. Rasulullah kata apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang sering tukar agamanya, maka kamu bunuh dia. Suruhan bunuh tu siapa suruh? Allah. Siapa yang laksanakan? Rasulullah. Kenapa? Nak tunjuk bahawa jangan main-main dengan agama, terutama sekali orang Islam. Nak duduk dalam Islam, rasa lama dah dengan Islam, keluar daripada Islam, masuk agama lain. Tak sesuai dengan agama tersebut, masuk semula kepada agama Islam. Dah rasa boring, bosan dengan agama Islam, keluar pula sekali lagi. Dah mana ni dua-dua kali duk main ni? Ambil igak dia, igak pula dah. Tangkap. Igak ni masih ganda. Tangkap dia, dia berikan nasihat. Tak mahu makan dengan nasihat, maka dipenjarakan. Tak mahu dengan penjara, tak jalan juga, dia nak juga kepada main-main terhadap agama, maka Allah kata faqtulu, bunuh. Itu jalan Islam. Takut mereka ni supaya bila mana Islam ini dia berkembang dan menjadi suatu budaya dalam masyarakat manusia mengikut jalan-jalan Islam, maka Islam ini akan mencapai suatu tahap kemuliaan yang tinggi. Islam memang dah tinggi dah. Umat manusia Muslim tu, sasaran kita ialah umat manusia Muslim. Nak jadi umat manusia yang tinggi darjat, kembali seperti mana zaman kegemilangan Rasulullah SAW dan para sahabat kan. Maknanya penghayatan terhadap agama ini merupakan satu perkara yang dititik beratkan dalam kehidupan. Bila mana kita ada pergantungan kita dengan urusan agama kita, ada urusan yang berkaitan dengan ilmu kita, ada urusan yang berkaitan dengan amal ibadah kita, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bimbing kita dan menyelamatkan kita daripada menjadi orang-orang yang terkena fitnah pada akhir zaman ini. Jadi mudah sangat menyeleweng. Pasal apa? Dia fikir jalan singkat, nak dapat maqam tinggi, tak payah semayang pun tak apa, duk main pakai niat saja. Nak makan gitu jugalah pada ni. Makanan tu tak payah dia makan, cuma niat saja nak makan. Macam-macam benda kita letak depan dia ni. Hari ni nak makan ni, niat saja. Jadi macam Piramli ambil bau saja, kenyang. Piramli. Abdul Wahid
Wahak dengan wahu habis dah. Tak. Wahid je sikit-sikit. Ini namakan family planning. Macam-macam ke mana dia? Tak. Ekonomi. Itu Ramli. Itu pun ada pengajaran untuk kita. Tak. Kalau sekadar niat gitu kita tak buat, tak jadi kau. Tak. Aku niat. Niat tu memang baik. Tak. Tetapi perlu disertakan dengan perbuatan. An-niyah muqtarin bil fi'l, baru jadi, ya. Baik. Jadi itulah untuk malam ni, ya. Apa yang kita nak sebut daripada apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ini, kembalilah kepada Al-Quranul Karim, rujuklah ia, bacalah ia. Mudah-mudahan dengan setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran nanti akan beri syafaat kepada kita di alam mahsyar. Dan sebelum melangkah ke alam mahsyar tu, duduk alam barzakh dulu. Allah luaskan, Allah lapangkan liang lahat kita itu menjadi seluas-luasnya. Pasal apa? Kita bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan asbab inilah, ya, kita semua, ya, akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Ya, sekadar itu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Aku qawli hadza astaghfirullah azim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.